Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bercakap tentang kefahaman yang baik, fokus kita dalam kuliah duha pada pagi ini adalah untuk kita memahami satu tajuk yang kebelakangan ini kerap menimbulkan kekeliruan dalam fikiran umat Islam, iaitu tajuk bid'ah. Saya kalau di Terengganu orang sebut bid'ah. Mungkin dia ambil daripada perkataan Arab ya. Bid'ah. Bid'ah ni makna sesuatu yang lebih. Oh, bid'ah sangat dia ni. Betul ya? Lebih sangat dia ni ya. Jadi bid'ah ni sebenarnya satu perkara yang lebih. Asalnya tidak begitu. Jadi kita nak faham tajuk bid'ah ni, kita faham takrif dia dahulu ya. Apakah definisi bid'ah? Bid'ah dari segi bahasa adalah melakukan satu perkara baru yang dahulunya tak ada perkara itu. Dalam bahasa Arab dia sebut ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat benda baru yang dahulunya tak pernah ada ya. Contohlah ya. Sekarang ni ada kapal terbang. Jadi kapal terbang sekarang tidak nama bid'ah lagi, biasalah kapal terbang. Tapi mungkin kereta terbang belum. Jadi kalau ada orang kereta terbang terbalik dalam longkang itu lain. Yang betul-betul kereta terbang sana kemari ya, belum ada. Jadi kalau ada orang reka kereta terbang, itu namanya bid'ah. Sebab sebelum ni tak ada ya. Tapi yang kita nak fokus bukan dari segi bahasa, yang kita nak fokus adalah dari segi agama, dari segi syarak ya, macam mana ulama mentakrifkan bid'ah. Dari segi agama, ulama mempunyai dua pendekatan yang berbeza. Tak sama. Nak takrif bid'ah pun sudah berbeza. Tadi bersembang dengan Al-Fadhil Ustaz Zul tadi tentang hadis kan. Hadis ni palsu, hadis ni dhaif. Yang itu pun kadang-kadang ulama berbeza pandangan ya. Hadis yang sama dinilai palsu oleh satu orang penilai hadis, tapi dinilai hanya dhaif oleh penilai hadis yang lain. Bahkan boleh jadi dinilai sahih oleh penilai hadis yang lain. Jadi dalam bab bid'ah ni, tuan-tuan, muslimin muslimat, tanamkan dalam fikiran, ulama sendiri ada dua pendekatan yang berbeza. Tetapi natijah akhir dia sama. Untuk mudah kita faham, saya bagi contoh yang tiada
tidak ada kena-mengena dengan bid'ah dahulu, tapi nak faham bahawa ulama dalam mentakrifkan bid'ah ada yang mengambil pendekatan umum, ada yang mengambil pendekatan khusus. Dua pendekatan, anak-anak pelajar boleh catat ya. Pertama umum, kedua khusus. Contoh, ini bukan bid'ah. Ini contoh tentang dua orang toki ladang durian. Masing-masing mempunyai pendekatan yang berbeza, memberi arahan kepada staf dia tu, satu umum, satu khusus. Yang umum macam mana? Yang umum, toki ladang durian ni beritahu kepada staf dia, ni kamu ambil ni satu bakul besar ni, bawa ke ladang, jumpa durian yang dah gugur, masukkan dalam bakul. Jadi tak kisahlah durian musang king ke, kucing king ke, T24 ke, durian kampung ke, kan dia kata durian umum saja, masuk dalam satu bakul. Sementara toki ladang B mempunyai pendekatan yang khusus. Awal-awal lagi dia telah sediakan dua bakul. Satu bakul misalnya warna kuning, dia cakap dekat staf dia, kamu pergi ke ladang, durian musang king kamu masuk dalam bakul ni. Lain dari musang king, kamu masukkan dalam bakul lagi satu. Kerana kan kita tahu musang king dia punya permintaan lain, harga tinggi ya. Jadi awal-awal dia telah khususkan satu bakul untuk musang king, dan durian lain, bakul yang lain. Ada dua bakul. Awal-awal sudah ada dua bakul. Baik. Natijah akhir sama. Kerana toki ladang A, walaupun dia campur semua durian dalam satu bakul, nanti agak-agak dia nak jual, adakah dia jual musang king sama durian kampung? Tidak. Nanti dia akan asingkan juga. Jadi inilah yang dilakukan dalam bab bid'ah ya. Saya bawa contoh tadi untuk kita faham apa makna umum dan khusus. Sekarang kita balik kepada tajuk bid'ah. Ulama pendekatan yang umum, dia seolah-olahnya sediakan satu bakul besar. Bakul tu namanya bid'ah. Maka dia mentakrifkan bid'ah adalah apa saja perbuatan yang tidak berlaku di zaman Nabi, itu bid'ah. Tapi kalau perbuatan itu baik Ustaz, ia bid'ah juga, sebab tak ada zaman Nabi. Tapi kalau perbuatan itu hanya urusan dunia saja Ustaz, tak ada kaitan dengan agama pun, bid'ah, sebab zaman Nabi tak ada. Bakul itu besar. Apa sahaja perkara yang tak berlaku zaman Nabi dinamakan bid'ah. Baik. Sementara ulama pendekatan yang kedua, yang mengambil pendekatan khusus, awal-awal mereka sediakan dua bakul. Satu bakul untuk bid'ah, satu bakul lagi untuk bukan bid'ah. Jadi yang bid'ah adalah satu perkara baharu yang tidak ada dalil dalam syarak yang menyokong perkara itu. Perkara itu baru. Kemudian bila ulama cek perkara baru ni tak disokong oleh dalil, yang itu masuk dalam bakul bid'ah. Tetapi kalau ada satu perkara baru, zaman Nabi tak ada perkara itu, tapi bila kita semak cek dalil, ini selari dengan syariat, ada dalil dan menyokong, ini jangan masuk dalam bakul bid'ah. Masuk dalam bakul satu lagi, bukan bid'ah. Jadi sepatutnya kalau ikut yang pertama tadi, oleh kerana benda itu baru, zaman Nabi tak ada, bid'ah lah juga. Tak kisahlah ada dalil ke tak ada dalil. Zaman Nabi tak ada, masuk dalam bakul bid'ah lah dulu. Tak, pendapat perkataan kedua, dia awal-awal lagi, yang tak ada dalil saja dia masuk dalam bakul bid'ah. Yang disokong oleh dalil tak dimasuk dalam bakul bid'ah. Benda baru macam mana pula boleh ada dalil? Kau orang tanya, benda tu zaman Nabi tak ada, macam mana pula boleh jadi ada dalil pula yang menyokong? Contoh, saya bagi contoh. Kan masa kita PKP, kita diarahkan sembahyang jemaah makmum kena jarak antara satu sama lain. Masa tu semeter, ada yang sampai semeter setengah. Itu kan bid'ah. Dia ada zaman Nabi SAW, Nabi suruh umat Islam sembahyang jemaah jarak-jarak macam itu. Yang Nabi suruh rapat, ada ruang saja penuh kan. Itu sunnah Nabi. Jadi sembahyang jemaah dengan diarahkan makmum itu sembahyang jarak-jarak adalah bid'ah.
Tapi kalau ikut ulama pendekatan yang pertama, dia nanti akan kaji juga. Ya bid'ah lah sebab tak ada zaman Nabi. Tapi haram ke tidak ni? Dia tengok. Jadi bila dia tengok, oh rupanya sembahyang jarak-jarak ni bukan saja-saja. Rupanya ikut kajian pada masa tu, kalau dekat meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Kalau dah kena COVID-19 masa tu kan ada kematian, ada apa. Kan ada dalil dalam agama kita yang menuntut supaya kita menolak mudarat. Ad-dararu la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kita itu menyebabkan kemudaratan atau membiarkan kemudaratan berlaku. Jadi oleh kerana itu, mufti-mufti kita tak larang. Bahkan mufti kita sokong sembahyang jemaah jarak-jarak daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah Sarawak. Setahu saya, bab sembahyang jarak ni tak ada mufti kita larang pada masa itu. Kenapa? Kerana perkara baharu itu ada dalil yang menyokong. Kalau di sisi ulama pendekatan yang pertama, oleh kerana benda itu baru, zaman Nabi tak ada, dia letak dalam bakul bid'ah dulu siap-siap. Bid'ah, tak ada zaman Nabi. Tapi bila dia tengok ada dalil, dia tambah deskripsi dia. Bid'ah hasanah, perkara baharu baik. Kenapa baik? Kerana nak jaga nyawa. Agama suruh kita jaga nyawa, nak menolak mudarat. Agama kita suruh kita hilangkan mudarat. Jadi bid'ah baru tapi hasanah. Sementara ulama pendekatan yang kedua, oleh kerana perkara baharu itu disokong oleh dalil, dia tak masuk bakul bid'ah tu. Dia masuk bakul satu lagi, bukan bid'ah. Jadi istilah rupanya berbeza. Tapi natijah akhirnya sama. Kedua-dua kumpulan ulama ni setuju bahawa tidak semua perkara bid'ah itu haram. Ada perkara bid'ah, perkara baharu yang disokong oleh dalil, tidak haram kita buat. Maka yang itu dinamakan bid'ah hasanah oleh ulama pendekatan yang pertama, dan tidak dinamakan bid'ah langsung oleh ulama pendekatan yang kedua. Jadi beza hanya pada istilah. Kalau beza istilah, jangan bergaduh dan jangan berbalah. Tak ada makna. Nanti akan jadi macam budak-budak. Saya dulu ditanya oleh Ustaz, Ustaz dulu di MCKK macam ni. Saya dulu belajar di MCKK. Masa form 1, masing-masing tu semangat kenegerian masih tebal. Ada daripada Kelantan, Terengganu, Johor, Sabah, Sarawak. Tapi bila dah masuk form 2, form 3 tu kita dah boleh assimilate. Kita pun dah boleh banyak ni guna bahasa Kuala, ayo, mika, teman, ataupun bahasa Taiping, hang, aku, ayak, dia jadi macam tu. Tapi masa form 1, Kelantan dengan Kelantannya, Terengganu dengan Terenganunya, akhirnya berlakulah satu perbalahan tentang satu minuman yang dihidangkan kepada kami pada bulan Ramadan. Satu orang kata ini namanya cincau, satu lagi kata bukan, ini bukan cincau, ini namanya lengkong. Lengkong saya tak tahu bahasa mana, bahasa utara ni. Lengkong, cincau, lengkong, cincau. Akhirnya datang satu orang, mari sini nak jadi pengadil. Ni orang panggil apa? Cincau atau lengkong? Dia pun tengok, ni air belda hitam, dia kata. Belda hitam tu bahasa Terengganu atau Kelantan kan? Belda hitam. Jadi berbalah apa benda sama kau minum je. Kau dah hidang nak cincau ke, lengkong ke, belda hitam ke, minum je lah, kan sedap buat buka puasa. Jadi tak apalah budak-budak form 1. Takkanlah kita dah dewasa masih nak berbalah, tak ini bid'ah hasanah, tak ini bukan bid'ah. Tak perlu. Yang penting sama sepakat ada perkara-perkara baharu yang agama tidak larang. Kenapa? Kerana tidak bercanggah dengan syarak. Jadi tak adalah kecoh. Selawat selang tarawih pun nak diharamkan. Oh, Nabi tak buat. Habis selawat bercanggah dengan syarak ke? Masalahnya selang tarawih. Yelah kan Allah suruh selawat, tak letakkan masa. Yang kamu pandai-pandai nak larang orang selawat selang tarawih. Kenapa? Selang tarawih itu kan termasuk waktu yang disuruh selawat. Sebelum tarawih boleh selawat, lepas tarawih boleh selawat, sambil berjalan boleh selawat, apa masalah? Jadi tak adalah kita jadi kecoh macam itu. Selesai yang pertama tuan-tuan, ta'rif. Selesai ta'rif, kita move kepada yang kedua, pembahagian bid'ah. Pembahagian bid'ah kalau di sisi para alim ulama ahli sunnati wal jamaah, dua. Asasnya ada dua. Kalau tanya kawan kita kan sebutkan Syasiti pula, ustaz ni asyik-asyik Wahabi ya. Yang kawan lagi satu dia kata tak, bid'ah satu je, sesat semua.
Tapi di sisi para ulama, asasnya bid'ah ada dua. Kita ambil yang paling ringkas dan jelas, iaitu pembahagian bid'ah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i sendiri memberitahu dalam bahasa Arab dia ada 3 poin. Ada 3 poin. Poin yang pertama, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah dua jenis. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumatun. Yang pertama, bid'ah terpuji. Terpuji maknanya baguslah. Yang kedua, bid'ah terkeji. Ingat ya, walaupun mungkin bunyinya macam sedap juga. Mazmumah binti siapa, jangan namakan anak mazmumah, sebab makna dia tak elok. Kalau nak namakan mahmudah tak apa, itu maknanya yang terpuji. Mazmumah yang terkeji, jangan. Baik, jadi bid'ah terbagi kepada dua. Satu yang dipuji, satu yang dikeji. Yang dipuji tentulah baik, yang dikeji tentulah buruk. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Ini kayu ukur dia. Apa sahaja perkara baru yang selari dengan sunnah. Apa makna selari dengan sunnah? Kena dengan ajaran Nabi, maka itu terpuji. Dan apa sahaja perkara baru yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi, itu terkeji. Selesai. Boleh tutup buku, balik. Bab bid'ah. Kan senang. Tetapi ada kawan-kawan kita kata tak betul. Dia kata mana boleh bid'ah ada dua. Nabi SAW dah cakap wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap perkara bid'ah sesat. Hang nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Boleh. Kemah Orang Islam mestilah ikut Nabi bang. Ya. Tapi ikut Nabi mengikut tafsiran dan kefahaman para ulama seperti Imam Syafi'i. Bukan ikut Nabi, ikut kefahaman hang sendiri. Itu je beza dia. Ikut Nabi memang ikut Nabi, confirm dah. Tapi ikut Nabi kan, Nabi cakap macam ni apa makna dia? Nabi larang macam ni makruh ke haram? Nabi suruh macam ni wajib ke sunat? Kan tu nak kena tanya ulama. Bukan kita pandai-pandai sendiri. Jadi sebab itu saya kurang berkenan kalau Wahabi mengaku Salafi. Salafi sebenarnya bagus. Salafi maknanya pengikut salaf. Salaf siapa? Generasi awal umat Islam, sahabat Nabi. Tak bagus, anak murid Nabi. Tabi'in yang pernah mengaji dengan anak murid Nabi. Tabi'in, murid kepada orang yang pernah belajar dengan anak murid Nabi. Ini namanya salaf, generasi awal umat Islam. Jadi kalau kita ikut pada generasi awal umat Islam, bagus. Yang tak bagus, Wahabi dia mengaku dia Salafi, iaitu pengikut salaf, dia tak ikut pun. Contohnya di sini, Imam Syafi'i ulama salaf, ulama generasi awal. Imam Syafi'i kata bid'ah terbahagi dua. Wahabi tak ikut. Wahabi kata tak, bid'ah satu je, sesat belaka. Ya. Jadi kita tak mau yang macam itu. Kita nak Salafi yang betul-betul ikut salaf. Kalau mengaku Salafi tak ikut salaf, itu namanya Salafi. Salafi kok ni hang pikuk lain. Salafi tak mau, kita mau betul pi. Salafi lah ya. Okey. Selesai ya. Imam Syafi'i bagi bid'ah kepada dua. Next topic. Ada nak tanya soalan dulu. Okey, sebab saya tadi diberi masa 1 jam setengah. Tapi saya tak nak strict sangat 1 jam setengah. Ya, sebab pengalaman saya pernah jadi pensyarah di UIA. Kalau kelas habis awal, biasa student seronok. Jadi kalau kita boleh selesai awal, kita berhenti awal. Boleh ke? Kan saya dah cakap. Bukan di universiti saja, di sini pun kalau kelas awal seronok habis. Baik. Jadi kita move ya. Yang ketiga adalah pembahagian bid'ah kepada 5. Jadi ada orang cakap, itulah kamu orang, kita dah cakap bid'ah satu sesat, senang. Ni kamu pandai-pandai nak kata bid'ah ada 2. Kan dah khilaf. Ada ulama kata 2, ada ulama kata 5. Macam kami ni senang, satu je. Bid'ah sesat belaka. Nanti dulu bang. Siapa cakap bid'ah 2, bid'ah 5 ni khilaf? Bid'ah 2 tu sebab menanya soalan yang lain.
Bid'ah 5 tu sebab bertanya soalan yang lain, tapi benda sama. Saya bagi contoh. Saya kata kepada Ustaz, saya nak dapat data sikit. Dalam kuliah duha saya pada pagi ni, saya nak tahu berapa orang lelaki dan wanita. Ustaz bagi senarai, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang. Ada berapa grup Ustaz akan bagi kat saya? 2 je lah. Pasal saya tanya lelaki dan perempuan. Of course Ustaz akan bagi 2 senarai, satu lelaki, satu perempuan. Tapi saya tanya macam ni, Ustaz, saya berminat nak tahu yang datang kuliah duha saya hari ni, mereka ni asal daripada negeri mana? Sekarang memanglah masing-masing duduk di sini, Kuala Selangor, ya. Tapi mereka sebenarnya asal dari negeri mana? Ustaz kata, jap, saya makan data. Tahu-tahu datang 5 grup. Ada daripada Perak, ada daripada Johor, ada daripada Kelantan, ada daripada Selangor, misalnya, ada daripada Pahang. Setakat yang saya cek, inilah 5 negeri. Oh, awak orang lain pula yang main. Saya minta hak tadi lah. Hak tadi lah Ustaz. Ini pasal saya jadi 5 pula. Ustaz 2. Ustaz Ustaz minta lelaki dan wanita 2 grup je lah. Lah ni Ustaz tanya asal negeri mana. Tapi orang ni orang yang sama, bukan orang yang berbeza. Nampak tak? Imam Syafi'i tanya, bid'ah ni selari ke bercanggah dengan ajaran Nabi? 2 je lah. Satu selari, terpuji. Satu bercanggah, terkeji. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah, yang digelar sebagai Sultanul Ulama, ya, sultan kepada para ulama adalah Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, gelaran beliau. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu digelar Sultanul Auliya, sultan kepada para wali. Beliau ni Sultanul Ulama. Beliau membahagikan bid'ah kepada 5. Adakah beliau berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i? Jawabnya tidak. Beliau setuju dengan Imam Syafi'i. Habis kenapa beliau pandai-pandai bahagikan bid'ah kepada 5? Beliau bukan pandai-pandai, beliau pandai. Yang pandai-pandai itu hak. Imam Abdul Salam tanya soalan lain. Imam Izzuddin Abdul Salam tanya, apa hukum bid'ah? Kena ingat tuan-puan, bid'ah bukan hukum. Kalau ada tanya pada ustaz-ustaz ni apa hukum sekian-sekian, ustaz jawab bid'ah. Tuan-puan masih ada hak untuk tunggu. Bukan saya dah jawab ke bid'ah? Belum ustaz, saya tanya hukum. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah adalah sesuatu perkataan yang menunjukkan kata benda itu baru. Hukum ada 5. Hukum syarak yang panggil taklifi. Taklifi makna hukum yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Ya. Hukum syarak ni dia adalah perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan orang mukallaf. Berarti dia tak bergantung dengan benda. Dia tak bergantung dengan perbuatan orang tak mukallaf. Ustaz, apa hukum orang gila di tempat kami tu hari-hari dia jalan tak pakai baju, tak pakai seluar? Apa hukum Ustaz? Telanjang bogel sana kemari. Mana ada hukum dia gila? Kamu yang pergi tengok dia telanjang tu ada hukum. Kamu tengok syok pula siapa suruh? Adalah hukum. Kamu tu mukallaf. Dia gila tak ada. Tapi tak adalah kita tak biar saja. Ambillah, simpan di tempat yang selamat. Ya, janganlah biar orang gila buat macam-macam ya. Tapi nisbah pada diri dia tak ada hukum sebab dia tidak mukallaf. Dan benda tak ada hukum. Kadang-kadang orang yang belajar usul fiqh ni, dia bergurau, kita rasa betul juga dia ni. Contoh, saya bagi contoh. Dia bergurau macam ni. Dia kata, tuan-puan, sebenarnya babi tak haram. Kalau tak, macam mana kita fikir? Ya, betul Ustaz ni boleh dapat tauliah pula mengajar macam ni, babi pula tak haram ya. Dari segi usul fiqh, apa yang dicakap tu betul. Kerana haram tu hukum. Hukum berkaitan dengan perbuatan. Babi bukan perbuatan. Babi itu benda. Maka babi tak ada hukum. Contoh ya, mana boleh Ustaz? Babi haram, ya kan? Tengok babi haram tak? Tengok babi. Saya kata babi haram. Jadi bukan babinya haram. Memakan daging babi itu haram. Melihat babi tidak haram. Menyeksa babi, saya geram tengok babi Ustaz, saya ikat, saya seksa dia. Haram juga. Memang haram kita makan daging dia, tapi menyeksa dia haram. Dia makhluk Allah. Jadi
Kalau diri dia tidak ada hukum, perbuatan kalau lihat babi tidak haram, makan daging babi ia haram, begitu. Baik. Jadi hukum syarak yang taklifi anak-anak pelajar ambil perhatian ini penting Ada 5. Kita bahagi kepada 2 dahulu. 2. Satu hukum kita tu disuruh, dan satu hukum lagi kita tu diberi pilihan. Satu disuruh, satu ikut diberi pilihan. Disuruh bagi 2. Pertama disuruh kita buat lagu ni, buat lagu tu. Yang kedua disuruh kita tinggal. Jangan duk buat. Jangan buat ni, jangan buat tu. Dia ada 2 Boleh? Buat macam mind mapping lah. Kalau dekat kertas tu tulis hukum bagi 2, suruh pilihan. Suruh bagi 2. Suruh buat, yang kedua suruh tinggal. Maknanya jangan buat lah. Yang suruh buat tu bagi 2 balik. Yang pertama suruh buat dengan pasti, tak ada pilihan, memang kena buat. Yang kedua suruh buat tapi masih ada pilihan. Maknanya kalau tak buat pun okey lagi lah. Yang suruh tinggal juga sama. Satu suruh tinggal dengan pasti, tak ada pilihan, memang tak boleh buat. Satu lagi suruh tinggal tapi masih ada kelonggaran, kalau tak buat pun masih okey. Maaf, kalau buat pun masih okey. Dekat situ ada 4 hukum. Yang disuruh kita buat tanpa ada pilihan, mesti kena buat. Kalau tak buat berdosa, itu namanya wajib. Yang kedua, disuruh kita buat tapi masih ada kelonggaran, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, namanya sunat. Dalam bahasa Arab dipanggil mustahab. Kita orang Melayu selalu sebut sunat. Benda ni sunat, benda ni sunat. Yang kedua, yang belah sini, yang disuruh kita tinggal, jangan buat, tak ada pilihan, kalau buat juga berdosa, namanya haram. Kalau disuruh kita tinggal, jangan buat, tapi masih ada pelanggaran, kalau tak buat dapat pahala, kalau buat tak berdosa, namanya makruh. Wajib, sunat, haram, makruh. Mana pergi satu lagi? Tu ke atas tadi yang diberi pilihan tu, itu namanya harus, atau disebut dalam bahasa Arab mubah. Ini ada 5 hukum syarak. Jadi bila tanya apa hukum bid'ah, bila disuruh dengan hukum jadi 5. Ada bid'ah wajib buat, ada bid'ah sunat buat, ada bid'ah makruh buat, ada bid'ah haram buat, ada bid'ah harus buat. Betul ke Ustaz? Kita bagi contoh supaya mudah faham. Apa bid'ah tapi wajib buat? Antaranya adalah belajar nahwu bahasa Arab untuk orang yang nak memahami Quran dan hadis. Wajib dia belajar nahwu, walaupun para sahabat dahulu, Nabi sendiri tak ada pun belajar nahwu. Grammar Arab. Untuk yang nak faham Quran sunnah lah, untuk macam kita ni, kita ambil direct daripada kitab para ulama, tak perlulah kita belajar nahwu. Kalau tak jenuh lah, semua berdosa tak belajar nahwu. Dah lah, belajar nahwu pun bukan senang kan. Kadang-kadang fa'il maf'ul begitu tukar, naik fa'il begitu tak faham. Untuk yang nak memahami Quran dan hadis, walaupun belajar nahwu itu bid'ah, tapi wajib. Kenapa jadi wajib? Sebab yang wajib asalnya adalah beramal dengan Quran dan sunnah. Boleh tak beramal kalau tak faham? Kita pergi ke satu negara, kita tak faham bahasa dia. Katalah pergi ke Turki, kita langsung tak tahu bahasa Turki, kita tahu Inggeris, Melayu, kita cakap Inggeris dia tak faham, kita cakap Melayu lagi dia tak faham, ngomong Cowok lagi dia tak faham. Akhirnya dia cakap Turki, kita cakap Melayu. Dia suruh kita dengan bahasa Turki, kita bukan tak nak ikut. Aku tak faham kau cakap apa. Can you say it in English? Dia pula tak faham. Misal kata begitu. Jadi nak beramal kena faham. Boleh ke faham Quran dan hadis kalau tak faham nahwu bahasa Arab? Tak boleh. Maka untuk orang yang nak faham Quran dan hadis, wajib dia belajar nahwu bahasa Arab, walaupun belajar nahwu itu bid'ah. Baik. Contoh yang kedua, kan baru-baru ni kan kecoh, harga ayam naik.
Telur bukan harga naik, tak ada telur katanya. Telur tak ada, itu Allah alam lah. Ya, ayam tak bertelur ke atau macam mana? Harga ayam naik. Soalan, boleh atau tidak kerajaan menetapkan harga maksimum? Maknanya penjual ayam, kamu kalau jual ayam lebih daripada RM9 sekilo, kami akan denda dengan denda RM5,000 misal. Boleh tak? Pertama, jawapannya adalah benda itu bid'ah. Sebab zaman Nabi tak buat. Nabi tak pernah tetapkan harga. Bahkan Nabi pernah diminta bila satu masa berlaku kenaikan harga. Sebab kenaikan harga ni dia banyak faktor. Ada orang dia ingat naik turun harga ni dengan tukar kerajaan. Kalau kita tukar kerajaan, harga turun. Ya ke bang? Kerajaan pun tak mampu ya. Padahal dia kata kalau peniaga jual mahal jangan beli kedai dia. Betul lah dia cakap. Sebab benda ni kan demand supply. Kalau demand tinggi, supply kurang, otomatik harga naik. Baik. Cuma kerajaan boleh dah buat usaha supaya demand tu kurang ataupun supply tu naik balik. Itu betul boleh lah. Usaha saja. Jadi zaman Nabi pun pernah berlaku kenaikan harga. Jadi ada sahabat datang jumpa Nabi SAW lalu membuat permohonan, sa'ir ya Rasulullah, tolonglah tetapkan harga wahai Rasulullah, tak tahan ni harga barang mahal. Nabi tak tahan. Dan Nabi beritahu, saya tak nak jumpa Allah dalam keadaan saya pernah zalim pada satu orang, pada darah dia, pernah pukul dia, pernah cederakan dia dan sebagainya, tak nak. Atau pada harta dia. Maka ulama faham menetapkan harga siling tu zalim pada harta. Sebab peniaga bila dia susah nak dapat barang, dia tak reda nak jual pada harga yang murah. Tak payah tengok durian mudah lah. Musim durian payah dapat, dia memang tak mahu jual RM20 selonggot. Mana mampu dia? Dia akan jual timbang. Ni RM20 sekilo, ni RM40 sekilo, ni RM90 sekilo. Sebab durian tak banyak, susah nak dapat. Dia pun dapat mahal. Kalau kita paksa dia jual pada harga yang rendah, itu kan zalim pada dia, menzalimi peniaga. Jadi menetapkan harga siling ni bid'ah. Bahkan Nabi pernah diminta nak buat, Nabi tak nak buat. Dan itu zalim. Ya. Baik. Soalan, kenapa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ulama berfatwa bahawa menetapkan harga siling itu boleh, bahkan ada kalanya wajib? Macam mana? Benda itu bid'ah, Nabi tak nak buat, ulama kata wajib. Ceritanya begini, zaman Nabi SAW harga barang naik kerana sebab-sebab yang luar dari kawalan, ya? Contohnya kemarau, hasil kurang, permintaan tinggi, supply kurang, harga naik. Jadi kalau ditetapkan harga, maka itu menzalimi peniaga. Tapi di zaman ulama berfatwa bahawa kerajaan wajib menetapkan harga siling, keadaan tak sama. Keadaan pada masa itu adalah peniaga ada barang, dia jadi sole distributor, dia monopolize the market, ya? Dia jadi kalau orang tak ambil daripada dia, tak ada. Lepas dia dah jadi sole distributor, pengedar tunggal, dah monopoli pasaran, dia naikkan harga barang sesuka hati dia, maka itu menzalimi pengguna. Maka kata para ulama, yang haram itu adalah menzalimi. Zaman Nabi kalau tetapkan harga, zalim. Zaman kita kalau tak tetapkan harga, zalim. Kesian. Bukan barang tak ada, barang banyak, tapi peniaga tamak. Maka wajib menetapkan harga kerana wajib menolak kezaliman. Oh, macam tu. Bukan baru haram, tidak. Bahkan baru tapi wajib. Yang kedua, sunat. Bid'ah sunat contohnya buat sekolah, ya? Buat tempat pengajian. Kenapa? Kerana sekolah dan tempat pusat pengajian ni dia boleh bantu kita belajar agama, belajar ilmu. Kenapa tak wajib, Ustaz? Tadi nak kekang kezaliman, tetapkan harga siling wajib. Tadi nak faham Quran hadis, belajar nahwu wajib. Kenapa nak belajar ilmu tak wajib buat sekolah universiti? Sebab selain daripada sekolah universiti pun boleh menuntut ilmu. Kan di masjid boleh tuntut ilmu, di rumah tunggu boleh tuntut ilmu, ya.
Walaupun di masjid ngantuk-ngantuk, tidur-tidur ya, tapi masih boleh menuntut ilmu. Makanya bina sekolah, bina universiti ni sunat sahaja. Bid'ahnya harus bid'ah tapi boleh buat, tak nak buat pun tak ada masalah. Pertama misalnya bermewah-mewah dengan makanan. Kan orang bergurau macam ni. Mereka kata cara makan Rasulullah SAW dan cara makan kita, bezanya di mana? Beza hanya pada susunan kata-kata je. Macam mana pula tu? Macam ni, Rasulullah SAW bagi dia makan sikit-sikit, betul? Kita sikit-sikit makan. Kan beza. Makan sikit-sikit dengan sikit-sikit makan, dia tak sama. Sikit-sikit makan tu dia banyak. Tapi haram lah Ustaz? Tak haram. Kerana tak ada pula dalil kata tak boleh makan banyak. Tapi kalau orang tasawuf, orang sufi, memang dia tak nak makan banyak, nanti malas buat ibadah. Zikir malas, tahajud malas ya. Tapi dari segi hukum fiqh, makan yang halal, siapa yang nak makan banyak, ya makanlah. Lagi, contoh bid'ah yang harus, pakaian kita kan banyak. Kita jangan kata orang perempuan, orang lelaki pun pakaian kita banyak. Paling tidak, selai sehari, ya tak? Seminggu 7 helai. Perempuan dah sakit lah, 2 kontainer lah baju dia. Sebab dia ada rule yang berbeza. Perempuan biasanya dia tak nak pakai baju yang sama berturut hari. Nampak macam koman. Laki pilih baju, perempuan pilih baju, gunakan deria yang berbeza. Perempuan dia pilih baju, dia guna deria mata dia. Antara dia nak tengok matching ke tak matching, ya tak? Nak tengok ini dah pakai ke belum minggu lepas kan. At least nak recycle balik 2 minggu. Seorang dah lupa dia pakai baju tu. Lelaki dia pilih baju guna deria hidung. Dia ambil yang tersangkut tu, boleh pakai lagi. Dah 3 hari bang, tapi masih okey. Okey lagi. Yang gelap tu mungkin suami dia pun macam tu rasanya. Jadi kalau dah bau tak sedap, barulah dia letak tempat basuh. Kan gitu. Ustaz tak ya, Ustaz sekali tukar ya, mungkinlah. Jadi baju tu kita banyak. Sedangkan zaman Nabi banyak baju ni tak ada. Bahkan ada di kalangan sahabat yang lepas sembahyang tak wirid, terus balik. Ditanya, kenapa kamu tak tunggu dulu zikir apa semua? Kata dia, saya tak boleh. Kalau saya tak balik segera, isteri saya nak sembahyang tak ada pakaian. Jadi terpaksa kain tu bergilir dengan isteri. Suami pakai dulu pergi sembahyang, balik isteri pakai sembahyang. Macam tu. Jadi kita baju banyak sampai beramari-almari di bid'ah. Adakah haram? Harus. Boleh ya. Tapi kalau dah banyak, agak-agak dah 6 bulan tak nak pakai, bagi ke orang lah kan, daripada membazir tergantung macam tu. Okay, apa lagi? Bid'ah yang harus bersalam lepas solat. Sebab zaman Imam Nawawi pun pernah orang tanya, zaman Izzuddin pada salam pernah orang tanya, apa hukum bersalam lepas solat? Jadi jawab para ulama ni adalah bersalam lepas solat ni tak dilakukan. Zaman salaf tak ada. Mereka lepas solat tak ada salam. Maka bersalam lepas solat adalah bid'ah. Tapi Imam Nawawi tahu bid'ah bukan hukum. Hukum kena ada dalil. Maka Imam Nawawi yang ada ratusan ribu dalam dada beliau hadis, dan memang hafal Quran dan memang mahir dalam bab hukum hakam, beliau cari dalil kata Nabi suruh salam lepas solat, dia tak ada. Kalau Nabi suruh mungkin wajib, mungkin sunat, tapi tak ada. Dan nafilah wajib dan sunat. Cari dalil kot Nabi larang, lepas solat jangan duduk salam, tak ada juga. Kalau Nabi larang mungkin haram, mungkin makruh. Tapi dalil menyuruh tidak ada, tenafilah wajib dan sunat. Dalil melarang juga tidak ada, tenafilah haram dan makruh. Tinggal lagi satu hukum namanya harus. Maka bersalam lepas solat hukumnya harus. Tu pun kalau orang tu sebelum solat dah jumpa dah, mai awal duduk sembang duduk apa, tapi sebab dah terbiasa lepas solat salam lagi, tu harus. Tapi kalau sebelum solat belum jumpa, masuk-masuk terus solat, lepas solat baru jumpa, hukumnya sunat. Kerana sunat bersalam bila jumpa dengan saudara-saudara kita. Selesai. Baik, kembali. Ustaz kata ada bid'ah hasanah, bid'ah tapi baik. Ada dalil?
Kan zaman sekarang kan orang nak dalil. Jawabnya ada. Ya. Sekurang-kurangnya ada dalil Quran, ada dalil hadis, dan ada dalil athar, iaitu perbuatan dan perkataan sahabat. Mana dalil Quran menunjukkan adanya bid'ah tapi hasanah, bid'ah tapi baik, iaitu firman Allah Ta'ala, wa rahbaniyatan tad'uha. Asalnya bacaannya rahbaniyatan, wa rahbaniyatan, tapi sebab tanwin bertemu dengan huruf mati, hidup balik bawah. Wa rahbaniyatan tad'uha, rahbaniyah yang mereka tu buat bid'ah. Itu makna dia. Mereka tu siapa? Orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka buat bid'ah, rahbaniyah. Rahbaniyah tu apa dia? Hidup sebagai rahib, fokus kepada ibadat. Tak hirau sangat dunia. Dunia ni ala qadar dia, makan minum lebih kurang, ya. Ada tempat tu teduh lebih kurang, yang lain fokus kepada ibadat. Itu mereka yang buat bid'ah tu. Ma katabnaha alaihim, kami tak tetapkan mereka kena hidup macam tu. Mereka yang buat bid'ah tu. Kenapa mereka buat bid'ah itu? Illam tigha'a ridwanillah, tidak ada sebab lain kecuali nak dapat ridha Allah. Itu sebab mereka buat bid'ah rahbaniyah. Baik, apa cerita di belakang tu? Pada zaman itu orang-orang Nasara diuji dengan pemerintah yang zalim, yang bergelumang dengan maksiat. Maka sebahagian daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Malangnya bukan sahaja nasihat mereka tidak diterima, yang menasihati dibunuh. Yang pandai-pandai nak dakwah, nak ceramah, nak nasihat, pemerintah bunuh. Maka yang selamat daripada tragedi pembunuhan, dia tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat, biar saja maksiat berleluasa, agama kita rosak. Kita tidak menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat, kita dakwah mereka, kalau ikut track record, nyawa melayang, kena bunuh. Jadi tersepit. Sebab dalam Islam dan dalam agama dahulu pun, kena jaga agama dan kena jaga nyawa. Sekarang kalau nak jaga agama, nyawa melayang. Nak jaga nyawa, nanti agama rosak. Jadi apa yang mereka buat? Mereka duduk jauh dari masyarakat. Mereka tidak terlibat dengan maksiat. Mereka fokus kepada ibadah di pinggir hutan, di kaki gunung dan misal sebagainya macam itu. Kemudian fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, dialog mereka hidup macam itu, mereka tidak lagi memenuhi sebagaimana yang sepatutnya, dah jadi lalai, hanyut dengan dunia balik, ya. Lalu Allah keji mereka sebagai orang-orang yang fasik. Baik, mana kaitan dengan bid'ah hasanah? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu dinamakan bid'ah, dan sepatutnya lah bagi sesiapa yang membuat bid'ah yang baik, dia kena mengekalkan, dia kena istiqamah, jangan tinggal. Sebab orang Nasara buat bid'ah yang baik, iaitu rahbaniyah, bila mereka tinggal, Allah puji mereka. Kalau benda itu buruk, pasti Allah puji. Orang tu dulu minum arak, berjudi, pukul orang, sekarang dah berubah, tak buat lagi. Puji ke keji? Puji, sebab dia tinggal benda buruk. Kalau dulu dia sembahyang, dia rajin bersedekah, dapat pangkat, dapat jawatan, sembahyang beridak, sedekah pun dah kedekut, dipuji ke dikeji? Dikeji, sebab yang dia tinggal tu baik. Bila Allah keji mereka meninggalkan rahbaniyah, berarti rahbaniyah tu baik, sedangkan rahbaniyah tu bid'ah. Berarti ada bid'ah yang baik dengan dalil Al-Quran. Hadis Nabi SAW bersabda, yang ni hadis ni menarik, ya, sebab hadis yang sama digunakan oleh penentang bid'ah hasanah. Yang kata tak ada bid'ah hasanah pun diguna hadis itu juga. Kita yang kata ada bid'ah hasanah, bid'ah baik, kita guna hadis yang sama, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan satu
perkara baharu dalam urusan kami, yakni urusan agama. Apa yang bukan dari agama maka tertolak. Ini tadi mana ada binah sana? Nabi kata siapa yang mengadakan satu perkara dalam urusan agama maka tertolak. Nanti abang terjemah tak habis. Abang terjemah tu tak betul, tak habis. Abang terjemah barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama maka tertolak. Hadis tak sebut macam itu. Hadis menyebut man ahdasa fi amrina haza, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami ini, iaitu urusan agama, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, barulah tertolak. Tapi kalau perkara baru itu ada asasnya dalam agama, itu diterima. Itu namanya mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya. Saya bagi contoh ya. Sebab bila kita bercakap, ada benda yang namanya mantuk. Mantuk itu maknanya expressly mentioned. Dia sebut dengan jelas, keluar daripada mulut dia perkataan itu. Ada kalanya dia tak sebut, tapi impliedly understood. Itu namanya mafhum. Dia tak sebut pun, tapi orang faham je. Contoh, katakanlah di dalam sebuah masjid, lepas daripada sembahyang zuhur, imam buat satu pengumuman ya. Kata imam, perhatian kepada para jemaah, diminta para jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun tolong tunggu sebentar dalam masjid. Mungkinlah nak announce ada projek untuk yang umur bawah 40. Kalau datang satu orang jemaah, umur dia berapa? 70. Dia tanya imam, macam saya ni umur 70 nak kena tunggu ke tak? Jadi imam berkata, bukankah saya dah buat pengumuman tadi? Dia jawab apa? Dia kata, imam buat pengumuman, siapa yang bawah 40 sila tunggu. Imam tak apa pun dia yang lebih 40 nak tunggu ke tak? Itu yang saya tanya. Imam punya Allah ji, faham dah ji. Dah saya hamba kata yang bawah 40 sila tunggu, yang lebih tak payahlah tunggu. Faham dah, itu namanya mafhum. Tak boleh cakap, kita boleh faham secara sebaliknya. Kalau Nabi dah kata apa perkara baru yang bukan dari agama tertolak, difahami, perkara baru yang dari agama diterima. Ada ke perkara baru dari agama? Contoh, sambutan maulid. Sini ada buat sambutan maulid. Adalah tak sambutan maulid pun buat bermaulid juga kan. Okey. Sambutan maulid ni bid'ah. Termasuk man ahdasa fi amrina haza, barang siapa yang adakan satu perkara baru dalam urusan kami. Ya. Kita nak decide sekarang minhu atau tidak. Sambut maulid ni daripada agama atau tidak. Maka ramai para ulama mengatakan ya. Sambut maulid ni adalah sebahagian dari agama. Mana dia? Kalau kamu nak cari dalil khusus, Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal buat ceramah maulid, Nabi SAW buat majlis-majlis qasidah dan selawat, Nabi SAW suruh para sahabat berarak di kota Madinah sempena maulid, dia tak ada. Itu kita kata bid'ah. Tetapi adakah dia dari agama? Ya. Pertama, dia beramal dengan firman Allah Ta'ala, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka itu bergembira. Falyafrahu itu dalam bentuk suruhan, hendaklah mereka bergembira. Okey. Apa dia kurniaan dan rahmat Allah? Dalam kitab tafsir kata Al-Quran dan Islam. Dan ada tafsir mengatakan rahmat Allah itu adalah Nabi SAW. Kenapa pula rahmat Allah itu Nabi? Sebab Allah sendiri sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu rahmat. Kita disuruh bergembira dengan Nabi, termasuklah dengan kelahiran Nabi, dengan kebangkitan Nabi, dengan Isra Mi'raj Nabi dan sebagainya. Ya. Baik. Macam mana cara nak bergembira? Allah tak terangkan. Kalau Allah kata aqimus salat, Allah terangkan ini cara solat. Bila Allah suruh kita berpuasa, kutiba alaikumus syiyam, ini cara puasa dia. Bila Allah suruh buat haji, atimul hajj, ini cara puasa, cara haji dia. Tapi bila Allah suruh bergembira, Allah tidak terangkan kamu kena bergembira dengan macam ni, bergembira dengan macam tu, tak ada.
Maka difahami bolehlah kita itu bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syarak. Boleh tak sambut maulid, buat pesta tari menari, minum minuman keras? Tak boleh. Memang bergembira itu disuruh, tapi cara itu langgar syarak. Tapi setakat saya hidup ni belum jumpa lah orang sambut maulid buat pesta tari menari ke, tuan-tuan pernah jumpa? Yang kita masih jumpa apa? Ceramah, selawat, qasidah, berarab. Betul ya? Okay. Kita nak analisa satu-satu. Sebelum itu, konsep sambut maulid itu daripada hadis. Konsep dia, bukan pendetilan dia. Iaitu bila Nabi SAW ditanya, kenapakah baginda rajin berpuasa pada hari Isnin? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun ulidtu fihi." Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi saya menyambut dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Konsep menyambut hari jadi itu ada. Jadi ya, tapi cara berbeza lah. Nabi sambut dengan cara puasa hari Isnin. Kita juga ada sebahagian ikut sunnah Nabi puasa hari Isnin. Tapi boleh kita sambut dengan cara lain. Okay. Cabut yang pertama, buat ceramah maulid. Ceramah maulid orang cerita apa biasa, tuan-tuan? Tuan-tuan biasa hadis ceramah maulid, dia cerita apa? Adakah dia buka kitab? Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa mubtilatul wudu, bermula membatalkan wudu itu. Tak mana ada orang ceramah maulid baca kitab. Ceramah maulid orang cerita tentang sirah Nabi SAW, kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, akhlak Nabi, ya. Maka itu namanya tazkirah, memperingatkan. Takkan kita tak tahu Nabi SAW lahir tahun gajah, Rabiul Awal, ibu Nabi meninggal masa Nabi umur 6 tahun, ya, ayah Nabi meninggal sebelum Nabi lahir. Itu semua kita dah tahu. Nabi pergi ke Taif, dia baling batu sampai berdarah. Bila macam itu, Nabi bukan doa supaya dihancurkan, Nabi doa hidayah. Kita tak sama. Kita kalau orang sakiti kita, ya Allah hancurkanlah dia, ya Allah. Ya, kita kan macam itu. Nabi tidak, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bila kita dengar, kadang-kadang kita sampai menangis, kita kadang-kadang sampai insaf. Itu namanya tazkirah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang mukmin. Saya pernah jumpa satu kawan, dia mengaku, dia cerita dia berubah jadi baik lepas hadir majlis maulid. Okay. Yang kedua, selawat. Selawat daripada agama atau tidak? Saya tak faham orang anti selawat. Ini apa selawat-selawat ni bid'ah? La ilaha illallah. Kamu lelaki ke perempuan? Lelaki. Habis kamu lelaki pergi salat jemaat, dia tak pergi. Kamu pergi salat jemaat, kamu dengar khutbah atau tidak? Dia dengar. Kamu dengar atau kamu tidur? Kadang-kadang tidur lagi kan. Kalau kamu dengar, takkan kamu tak perasan setiap khutbah yang kedua khatib membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang tak faham dalil selawat. Kau bantai tidur apanya? Ya, itu ayat Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Itulah satu-satu ibadah yang Allah mulai dengan Allah dahulu. Tak ada misalnya sesungguhnya Allah dan malaikat solat, sesungguhnya Allah dan malaikat juga berpuasa, sesungguhnya Allah dan malaikat juga buat haji. Mana ada? Ini satu-satunya sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Jadi itu kan minhu, dari agama selawat ni. Tapi yalah, yang kau selawat ramai-ramai tu, ya, ada ke kata selawat mesti seorang-seorang? Ya, tapi kau kan plan. Ada ke kata selawat tak boleh plan? Kamu yang memandai-mandai menyempitkan ibadah yang luas. Tapi selawat tu dengan lafaz macam-macam. Memanglah Nabi ajar selawat tertentu. Tak ada pula Nabi larang kalau sahabat buat selawat lain. Kenapa kamu nak pandai-pandai melarang benda yang Nabi tak larang? Apa lagi? Qasidah, basically melantunkan lagu-lagu syair-syair. Qasidah ni bukan masalahnya harus, boleh. Tapi boleh berubah lah. Katakanlah lirik qasidah tu mengandungi lirik-lirik yang haram, maka qasidah tu jadi haram.
Atau yang melantunkan qasidah tu melantunkan dengan berpakaian seksi misalnya. Pakaian seksi itu haram, qasidahnya tidak haram. Tapi qasidah maulid biasanya macam mana? Kan dia puji Allah, puji Nabi, puji Madinah, puji Quran. Yang berupa qasidah pula biasanya pakai jubah, pakai serban. Ya, apa masalah? Tapi itu yang berarak tu, kita berarak bang, bukan minum arak. Kalau minum arak kami pun tak mau. Berarak itu adalah berjalan beramai-ramai. Apa hukum jalan ramai-ramai? Ya harus. Boleh berubah? Boleh. Kalau jalan ramai-ramai, langkah habis kedai orang sampai runtuh, bukan haram. Berjalan ramai-ramai macam apa, LGBT tu kan, ada perarakan LGBT pakai spender, ya haram. Tetapi perarakan maulid masing-masing tutup aurat, masing-masing ikut peraturan kan. Biasanya kalau perarakan maulid dia orang dah jalan bangku laluan dan sebagainya, tak ada masalah. Bahkan dapat pahala, tak ada menzahirkan kegembiraan pada perkara yang lain. Jadi itu contoh bid'ah man ahdatsa fi amrina haza, tapi minhu, ada asasnya dalam agama. Tapi bagi saya tetap juga bid'ah. Itu pulanglah kamu janganlah paksa orang nak terima pendapat kamu tak nak sambut maulid, kami tak paksa. Tapi kamu jangan paksa orang nak sambut, jangan sambut pula. Berlapan dada lah. Ya. Baik. Yang kedua terakhir. Karena sejam setengah maknanya dalam 10.45 kita mula senang syukur kan. Saya sengaja sebut terakhir, walaupun kedua terakhir bukan terakhir lagi. Kerana pengalaman saya berceramah, perkataan terakhir itu menyegarkan. Biasa orang macam ni, terakhir. Alhamdulillah. Nak habis lah ceramah, tak nak habis, dia skor ni. Jadi yang ini bukan yang terakhir, yang kedua terakhir. Kenapa mereka mengatakan bid'ah itu semuanya sesat? Kerana salah faham hadis Nabi. Hadis sahih, kefahaman mereka tidak sahih. Hadis sahih itu berbunyi antara lain wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Jadi dia kata, weh, cuba hang tengok dalam hadis yang sahih, sebut sahih tu kena kuat sikit. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dah bersabda bahawa setiap bid'ah sesat. Ni macam mana ulama pandai-pandai pula pergi kata ada bid'ah sesat, bid'ah tak sesat? Slow. Pertama, ulama bukan pandai-pandai, ulama pandai. Yang pandai-pandai itu apa? Ya. Sebab bila Nabi SAW bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Pertama, kamu kena faham apa makna setiap dalam bahasa Arab. Ada dua. Satu, makna setiap adalah semua. Satu lagi, makna setiap adalah kebanyakan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis tersebut, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun. Sabda Nabi SAW, dan setiap bid'ah itu sesat, ini adalah lafaznya umum, maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang Nabi SAW maksudkan adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Soalan, boleh pula setiap makna kebanyakan? Bukan setiap makna semua kan? Bukan tak boleh bang. Kebanyakan kullu dalam Quran hadis maknanya sebahagian. Jarang-jarang kullu itu makna semua. Jangan kita pergi bahasa Arab lah, kita pergi bahasa Melayu dulu ya. Kita pergi bahasa Melayu, ada adik pelajar misalnya yang pegang hidung. Berapa umur? Umur berapa? 12 tahun. Katalah adik-adik macam ni umur 12 tahun datang jumpa kita. Dia kata, aunty, makcik, pakcik, saya pergi ke sekolah setiap hari, dia kata. Sekolah lain lah, sekolah kerajaan atau sekolah sini. Lalu kita tanya dia, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Dia kata, betul, saya tak bohong. Ni makcik nak tanya, adik hari Sabtu pergi sekolah tak? Dia pun menung, hari Sabtu tak pergi, kata dia. Hari Ahad adik-adik pergi sekolah. Dia jawab, Ahad tak pernah pergi. Tu kata dia cakap bohong. Tadi adik kata pergi sekolah setiap hari, Sabtu tak pergi, Ahad tak pergi, setiap hari benda. Okey, soalan, adik tu berbohong tu makcik tu yang tak faham bahasa? Macam makcik tu yang tak faham.
Kan dalam seminggu kan ada 7 hari. 5 hari yang sekolah adik tu pergi, 2 hari cuti sekolah pun tak buka. Makanya tak pergi. Masih betul dia kata saya pergi ke sekolah setiap hari. 5 hari seminggu tu masih boleh kata setiap hari. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arab. Saya bagi 2 contoh dalam Quran, 2 contoh dalam hadis. Pertama, dalam Al-Quran, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan itu membinasakan kulla syai'in, setiap sesuatu, dengan perintah daripada Tuhannya. Ini kisah Allah binasakan umat yang dahulu. Bila Rasulnya berdakwah degil, Allah binasakan. Ini dalam kisah dengan taufan. Apa yang binasa tu? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Kalau ikut zahir ayat Quran, tak ada yang tak binasa. Sebab kata setiap sesuatu. Sambung ayat. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut lepas bencana itu tidak kelihatan lagi. Macam lepas tsunami, kosong. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal tak binasa. Sedangkan tempat tinggal syai'un, sesuatu. Bukit Bukau tak binasa, Bukit Bukau sesuatu. Langit bumi tak binasa, langit bumi syai'un, sesuatu. Kulla syai' maknanya kebanyakan. Ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Adalah di sana seorang raja yang zalim yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Ini surah mana ni? Teka. Surah Al-Kahfi. Ustaz, ada kali sedih kalau hadiah dalam 5-6. Siapa jawab betul kita bagi hadiah air Milo sekotak, roti tu. Okey, Suratul Kahfi. Apa kisah dia? Kisah perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa alaihissalam minta izin dengan Nabi Khidir alaihissalam nak belajar. Tengok, seorang rasul yang Allah belahkan lautan untuk dia lalu, yang tongkat boleh bertukar menjadi ular, ya. Pun bila tahu ada orang alim sanggup pergi nak menuntut ilmu. Tapi Nabi Khidir pula pihak bagi tahu, tak payahlah, hang bukan boleh sabar dengan aku, tak payah. Oh, macam mana kita orang kata balik awal kena tuk guru macam tu, malah kutuk buah macam ni. Tapi Nabi Musa sebagai orang yang nak menuntut ilmu, dia tawaduk. Satajiduni insyaallahu sabiran wa la asila amra. Maka akan dapati aku akan sabar dan aku tidak akan ingkar apa saja yang kamu suruh. Oh, betul nak mengaji? Boleh. Tapi jangan duk tanya macam-macam. Hang ikut je, jangan duk tanya. Sampai masa aku cerita, Nabi Musa sanggup. Rupanya tak sanggup. Kenapa? Kerana Nabi Khidir dia buat perbuatan yang pada zahir syariat salah. Nabi Musa tak tahan dah tengok, benda ni tak betul. Antaranya apa? Dua-dua naik sampan. Nabi Khidir buat lubang sampan tu. Pertama, merosakkan harta benda orang, kan salah. Yang kedua, buat lubang kat sampan pula tu. Kalau lubang kat rumah boleh tahan lagi. Lubang kat sampan, kalau masuk air kan nanya tenggelam. Akhirnya Nabi Musa komplain. Yang kedua komplain lagi. Yang ketiga komplain lagi. Jadi kata Nabi Khidir, takat ni je lah, pasal syarat tak ada dipenuhi. Kita kat universiti pun 1 semester, 2 semester, 3 semester mesti kata keluar lah, tak cukup syarat. Jadi Nabi Khidir terangkan, ada pun sampan tu milik orang miskin, mereka cari makan di laut. Saya nak rosakkan sampan tu bukan saja-saja, ada sebab. Sebabnya apa? Ada seorang raja yang zalim. Raja ni sikap dia, setiap sampan yang laju di situ dia akan rampas. Kulla safina. Sepakat ahli tafsir kata tidak, bukan semua sampan raja ni rampas. Dia hanya rampas sampan yang elok saja. Dia rampas tu seorang cek dulu. Cek tengok. Oh, elok tuanku. Baik. Cek tengok, oh ini ada lubang tu, jalan. Itulah hikmah Nabi Khidir lubangkan. Ini disebut intikab akhaf ad-dararaini, menolak mudarat yang lebih, melakukan mudarat yang lebih ringan. Orang putih kata choosing lesser of two evils. Dalam kehidupan kan macam tu. Tetapi dalam pilihan raya kan selalu orang tanya, Ustaz, saya pening lah nak pilih hak mana. Hak ni masalah di lagu ni, hak ni masalah lagu ni pula, ya.
Hang tengoklah yang agak-agak kurang mudarat sikit. Hang nak cari orang politik nak cakap bohong payahlah. Hang mana bohong kurang sikit, hang pilih dia lah. Hak bohong teruk sangat tu hang tolak tepi lah. Kan? Mudarat dua-dua. Pilih hak ni pun mudarat, pilih hak satu lagi pun mudarat, tak kurang sikit pilih lah. Antara sampan kena rampas dengan sampan berlubang, kuranglah sikit. Sampan berlubang boleh baiki. Sampan kena rampas nak cari makan macam mana, dah tak ada sampan. Ya. Jadi yang penting kulla safinah bermakna sebahagian. Hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam ya'kuluhu turabu illa adbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Ya, kita bila mati tak usah sombonglah. Kita cantik, kita lawa, kita gagah, kita perkasa, kita kebal dan sebagainya. Ya, mati makan oleh tanah rumput. Kau ada baki pun tulang sulbi tak rumput. Baik, soalan. Para Nabi, anak Adam atau tidak? Adakah jasad mereka dimakan oleh tanah? Orang mati syahid, ya, dalam peperangan mati syahid, anak Adam atau tidak? Anak Adam. Ada tak Allah jaga jasad mereka? Bila kali-kali balik, Masya Allah, darah masih keluar lagi? Ya ada. Habis itu dia hadis tak betul lah kan? Hadis kata setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Bukan hadis tak betul. Cara kamu faham hadis tak betul. Kamu tidak boleh faham kullu ibn Adam makna semua. Kamu kena faham kullu ibn Adam maknanya kebanyakan. Hadis yang kedua iaitu Nabi SAW bersabda, al-habbatu sauda'u shifa'un likulli da'in ilal maut. Habbatu sauda' jadi kesembuhan kepada setiap penyakit kecuali mati. Oh, toki habbatu sauda' dapat hadis ni tak kira lah print. Dia habak apa orang kan? Nanti dulu. Para ulama tafsir bukan macam itu. Para ulama menafsirkan habbatu sauda' adalah kesembuhan bagi kebanyakan penyakit. Ada juga penyakit tak sesuai dengan habbatu sauda', jadi tak sembuh. Dan ini juga dalil bahawa kebatilan fatwa yang mengatakan selawat syifa itu syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha dan seterusnya. Kan ada kawan kata tak boleh, selawat itu syirik. Kenapa syirik? Kerana kamu kata Nabi SAW adalah kesembuhan. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, bukan Nabi. Kalau kamu kata Nabi menyembuhkan itu syirik. La ilaha illallah. Nisbah sembuh pada Allah itu hakikat. Memang hakikat Allah yang menyembuhkan. Menisbahkan sembuh pada Nabi itu asbab. Nabi menjadi sebab kesembuhan. Kalau syirik menisbahkan sembuh kepada makhluk, kenapa Nabi SAW bersabda al-habbatu sauda' shifa'un? Habbatu sauda' makhluk ke tidak? Ya makhluk kecil. Nabi kata habbatu sauda' itu jadi kesembuhan. Maknanya sebab kepada kesembuhan. Baik, selesai. Yang kedua terakhir dah selesai. Yang terakhir ada 15 minit lagi. Saya lupa nak pesan awal-awal tadi. Dia ini pesan daripada guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Allah Hafizahullah Ta'ala. Kata dia, kalau kita nak tidur time kuliah, jangan lupa baca doa. Tetapi doa tidur lah, doa tidur, bukan doa makan pula. Doa tidur macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, itu kalau tidur dalam keadaan biasa, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kalau tidur dalam kuliah, pendek sikit, iaitu Bismillahirrahmanirrahim amut, mati terus, tak payah tidur. Ini gurauan sajalah, bukan betul-betul serius ya, gurauan saja. Baik. Ini insyaAllah ya, tak ada yang tidur dah, sebab dah terakhir. Iaitu bila kita kata setiap bid'ah itu tidak mestinya sesat. Mereka kata tak, semua bid'ah sesat. Kita boleh test dia. Ini test, ini bukan hujah. Kadang-kadang dia kata apa punya hujah. Bukan, ini bukan hujah, ini nak test saja. Kita kata kalau betul lah semua bid'ah sesat, itu yang hang dia cakap dalam telefon, Nabi tak pernah cakap dalam telefon pun. Yang hang sesat juga. Tahun lepas hampir haji naik apa? Naik kapal terbang. Hang tahu Nabi tak pernah pergi haji naik kapal terbang. Yang hang sesat juga. Hang guna komputer, Nabi tak pernah guna komputer. Ya. Hang sembahyang pakai mikrofon, Nabi tak pernah sembahyang pakai mikrofon. Ya. Hang baca Quran pakai spek, ya, Nabi tak pernah baca Quran pakai spek. Hang banyak apa benda sesat ni. Lagi hang buka kapet dalam masjid zaman Nabi, mana ada kapet? Aircon macam sebelah berbagai, ya.
Macam mana agak-agaknya kalau kita test dia macam itu? Dua kemungkinan. Kalau dia baru nak up dalam bab membinahkan orang ni, dia baru nak up, jadi dia akan fikir balik, betul juga semua benda baru sesat jenuh dah. Ya, itu kalau dia baru nak up. Tapi kalau dia otai dalam bidang membinahkan orang ni, dia dah expert, dia akan jawab, yang tu tak apa bang, tu bid'ah dunia, abang jangan jadi bodoh. Yang haram ni bid'ah agama, macam mana selawat, zikir, doa, yang tu kalau Nabi tak buat, ya haram. Guna phone, naik kereta, naik kapal terbang, tu urusan dunia, nanti lah. Mana dalil? Nah, kan Nabi sabda, antum a'lamu bi umuri dunia tu, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Mana urusan dunia, silakan, tak ada masalah. Betul. Ulama mana yang tafsirkan antum a'lamu bi umuri dunia tu makna bid'ah dunia boleh? Ulama mana? Tak ada. Kecuali ulama kamu lah. Ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tak ada. Sebab semua faham dunia atau agama dia mesti tertakluk dengan hukum. Dia berasal dunia boleh, agama haram tidak. Okey, bukti ya. Sampai berapa bukti, lepas tu kita berhenti. Pertama, ya. Pembedahan, saya nak tanya, pembedahan urusan dunia ke urusan ibadah? Urusan dunia kan? Mata rambut buat pembedahan, sakit sini buat pembedahan, itu buat pembedahan, urusan dunia je. Pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Berarti pembedahan tukar jantina adalah bid'ah dalam urusan dunia. Kira boleh ya? Tak haram lah. Pasal dia bid'ah dalam urusan dunia. Loh, haram. Walaupun dia bid'ah dalam urusan dunia, tapi dia bercakap dengan agama. Agama tak bagi kita upah kejadian Allah Ta'ala macam itu. Nak Allah bagi kau sedap potong macam mana? Lepas tu kan agama larang lelaki menyertai wanita, wanita menyertai lelaki kan dilarang. Makanya walaupun itu bid'ah dunia, tetap hukumnya haram. Saya tak faham Ustaz, nak bagi faham lagi. Kita ambil dua-dua bid'ah dunia. Apa dia? Satu namanya insurans, satu namanya takaful. Insurans ada tak zaman Nabi? Ada pernah dengar sahabat nak pergi travel mana-mana ambil insurans dulu? Dia kata ada. Ada pernah dengar sahabat Nabi jadi ejen takaful? Mana ada takaful insurans ni? Bid'ah. Ibadah ke dunia? Dunia. Insurans takaful adalah protection, coverage, risk management, pengurusan risiko. Kita kan tak boleh pasti kita tak accident, betul kan? Tapi kita boleh ambil insurans atau takaful. Kalau accident, ya, insurans bayar. Risk management. Baik, dulu-dulu bid'ah dunia. Oleh kerana dulu bid'ah dunia, sepatutnya dulu halal. Kalau ikut teori mereka lah, dulu halal. Tak pun. Majoriti ulama dunia memfatwakan insurans konvensional haram, takaful halal. Padahal dua-dua bid'ah dunia. Kenapa? Kerana kata mereka insurans konvensional adalah akad muawadhah, kontrak yang ada timbal balas. Aku bagi benda ni, hang bagi aku benda ni. Akad muawadhah yang ada timbal balas, iaitu kalau ada uncertainty, ketidakpastian, gharar, haram. Kalau ada elemen beri sikit dapat lebih, itu namanya riba, haram. Kalau ada elemen nasib, sebagian ulama kata, ada orang baru masuk sebulan dah dapat, ada orang masuk bertahun-tahun tak dapat pampasan apa pun. Kan? Itu elemen maisir, perjudian. Itu haram. Habis takaful tak bersama. Takaful kan kita tak tahu dapat apa. Mungkin ada elemen nasib juga. Dan boleh jadi kita baru bayar sumbangan dalam 2-3 bulan, kita dapat pampasan sampai puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Sama je? Tak sama. Kerana takaful dia berasaskan, dia panggil akad tabarruk, charitable contract. Macam khairat kematian, masing-masing derma, nasiblah siapa yang layak dapat, kita bagilah. Kan derma. Jadi poinnya adalah dalam menentukan boleh tak boleh satu benda baru, ulama tak tengok dunia atau agama, ulama tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Bahkan ni nak bawa kepada yang terakhir lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bagi dia tak tengok dunia atau agama. Benda baru Nabi tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Contoh, solat urusan dunia ke urusan ibadah? Solat ibadah. Zaman Nabi SAW ada imam buat bid'ah dalam solat.
Imam buat bid'ah. Apa bid'ah dia? Iaitu dia sentiasa membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat. Contoh, dia jadi imam salat maghrib, rakaat pertama dia baca Fatihah, habis Fatihah baca Qul Huwallah, habis Qul Huwallah dia baca Wadduha. Rakaat kedua Fatihah lagi, Qul Huwallah lagi sekali, barulah dia baca Alam Nashrah. Pertama Nabi tak buat macam tu. Yang kedua Nabi tak suruh. Yang ketiga makmum tak suka. Jadi makmum komplain. Makmum kata, imam tolong pilih satu lah. Kalau imam memang nak baca Qul Huwallah, baca Qul Huwallah cukup lah. Tak payahlah baca surah pula lepas tu. Kalau imam memang nak baca surah, ya surah. Jangan ada diulang-ulang Qul Huwallah tu. Oh, jadi kalau imam kena komplain dengan makmum, siapa je lah ya. Imam zaman Nabi pun makmum komplain, apa nak heran. Jadi rupanya imam bab tu dia agak bertegas. Dia kata macam ni lah, kamu orang pun pilih satu. Kalau kamu orang nak saya jadi imam, macam tu cara saya, jangan banyak komplain. Kalau kamu orang nak macam lain, nantilah imam lain, tak ada masalah. Oh, macam tu pula. Akhirnya dia adu pada Nabi SAW. Sebab dia orang suka imam ni, cuma kat situ lah dia orang kurang berkenan. Dia adu pada Nabi SAW. Kalau betul dah teori yang mengatakan apa-apa sahaja perkara baharu dalam perkara ibadah itu hukumnya haram, tentulah Nabi kena larang. Kewajipan seorang Nabi kan menyampaikan hukum. Tabligh. Ni tak boleh buat imam ya. Saya pun tak pernah buat macam itu. Buat benda yang saya tak nak buat adalah ibadah, hukumnya haram. Dah cukup, jangan buat lagi. Tak, Nabi tak macam itu. Nabi panggil, Nabi tanya, apa yang menghalang imam daripada ikut cadangan jamaah? Jawab dia, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya ini kasih dengan surah Ikhlas. Sebab surah Ikhlas itu surah tauhid. Dalam itu cerita tentang Allah. Jadi dia kasih. Bila dia kasih, dia ulang. Baik. Mengasihi ayat Quran, bercanggah tak dengan syarak? Bahkan baik. Ada tak larangan dalam syarak tak boleh ulang surah yang sama? Ya tak ada. Boleh je. Rakaat pertama Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbil falaq, ya boleh. Maka oleh kerana perbuatan itu tidak bercanggah dengan syarak dan dorongannya juga baik, walaupun Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, Nabi tidak larang. Bahkan Nabi puji. Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu pada surah itu memasukkan kamu dalam syurga. Qul Huwallah. Kita tak, kita apa imam ni, sikit kuabak, sikit kuabak. Jangan bang. Qul Huwallah tu nilainya 1/3 Al-Quran. Baik, jadi itu membuktikan kalau dalam pegangan Nabi bukan masalah dunia atau ibadah, masalahnya selagi tak bercanggah dengan syarak. Ada satu orang dia berniaga, jadi barang yang tak berapa nak elok dia letak di bawah. Katalah buah yang buruk-buruk tu dia susun di bawah, yang atas tu dia letak yang elok-elok. Jadi Nabi SAW cek, Nabi seluk tangan, ni bawah ni tak elok. Kalau zaman sekarang apa dia bagi tu? KPDNTK. Zaman Nabi cek. Jadi Nabi tanya, kenapa kamu buat macam ini? Dia kata nak bagi laku. Itu kan satu bentuk penipuan. Baik, marketing barang, nak bagi barang laku, itu kan urusan dunia saja. Kalau betul urusan dunia terpulang kepada kamu lah, nak buat macam mana? Tentulah Nabi biar lah, taklah. Itu marketing strategi kamu punya pasal lah. Tak. Bila mana ada elemen penipuan, itu bercanggah dengan syarak, Nabi larang. Nabi tak bagi. Nabi bersabda, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak tengok dunia agama. Dan yang terakhir, ini betul-betul terakhir, iaitu bagaimana sahabat sendiri tidak membezakan bid'ah dunia atau bid'ah agama. Azan urusan dunia ke urusan agama? Agama. Azan salat jemaah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hanya satu kali saja. Iaitu ketika khatib naik atas mimbar, khatib kata assalamualaikum warahmatullah, khatib duduk, azan. Macam itulah 3 zaman. Datang zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman buat bid'ah. Sayyidina Utsman kata azan lagi satu. Belum daripada khatib naik mimbar lagi azan. Kenapa Sayyidina Utsman buat bid'ah? Kerana Sayyidina Utsman nampak ini adalah hasanah, baik. Baik macam mana pula Nabi tak buat? Sebab zaman Nabi orang Islam tak ramai. Azan sekali masing-masing duduk dekat masjid, datang je lah. Zaman Sayyidina Utsman orang Islam dah ramai, mereka jauh daripada masjid. Kalau azan masa naik atas mimbar, ada ramai yang terlepas Jumaat nanti.
Kan jemaah itu wajib. Apa cara nak halang mereka tinggal benda wajib? Buat bid'ah hasanah, iaitu azan tambahan. Tapi itu kan hanya ijtihad Sayyidina Osman je, Ustaz. La ilaha illallah. Kau ingat Osman pada Selangor? Itu kan Osman sahabat Nabi, Khulafa ar-Rasyidin, menantu Nabi 2 kali. Yang malaikat pun malu dengan dia, kata Nabi SAW. Lebih mahal ijtihad Sayyidina Osman daripada kamu. Dan lebih-lebih lagi, bila Sayyidina Osman ijtihad macam itu, tidak ada satu orang pun sahabat Nabi yang bangkang. Mungkin zaman tu tak ada Wahabi lagi pun ya, katanya kan. Kalau ada Wahabi dengan sahabat boleh bangkang. Sampai sekarang di Arab Saudi pun sama. Kerana ini ijma'. Sepakat sahabat Nabi bersetuju azan tambahan. Berarti sepakat sahabat Nabi boleh buat bid'ah dalam urusan agama asalkan hasanah. Tapi macam tu Ustaz, asalkan hasanah. Boleh tak Ustaz sembang subuh 4 rakaat? Ustaz kata asal baik boleh buat. La ilaha illallah. Asal baik ikut agama bang, bukan asal baik ikut kepala otak bang. Ikut agama sembang subuh 4 rakaat baik ke tidak? Haram. Kerana sembahyang tu diikat dengan waktu, dengan apa tu, dengan bilangan. Ada ibadah diikat dengan tempat. Haji susah dapat visa Ustaz. Kita haji di Putrajaya Ustaz, asalnya ikhlas. Mana boleh, haram. Haji Pulau Jaya, haji Pulau Pinang, semua haram. Jadi kena faham ya, beza. Maksud asalkan baik boleh buat dari segi syarah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tadi pun Ustaz kata kena buka soalannya. Okey, silakan. Apa dia? Oh, penghalang dia. Penghadang. Baik, yang saya faham zaman Nabi SAW tidak ada penghadang begitu. Cuma perempuan itu di belakang. Nak kata haram, tidak haram. Cuma jangan sampai menghalang sampai itu. Kan dia antara makmum dengan imam tu boleh sampai tanpa dia berpaling daripada kiblat ya. Jadi kalau lain daripada masjid, dia bid'ah hasanah tu termasuk hukum harus. Saya belum menjawab yang kalau tadi ya. Maknanya kalau sesuatu perkara baharu tu hukumnya harus, dia termasuk bid'ah hasanah. Dia yang jadi bid'ah sayyi'ah hanya kalau hukumnya makruh ataupun haram. Kalau hukum haruslah. Tapi kalau dia sampai menghalang kesahihan jemaah dan sebagainya, itu tak boleh lah. Selagi mana tidak menghalang kesahihan solat, dia harus. Tapi kan kalau tak betul-betul ikut, tak payah ada takbir masa solat tu. Kan ada setengah masjid, banyak juga yang masa solat dia buka takbir. Masa tu, masa dah habis solat, ada masalah lah. Kitanya masa solat kan, dia tutup sebab mungkin perempuan lebih selesa lah. Bila ada tabir tu mungkin nak bersembang pun selesa sikit. Sembang pula. Tapi maknanya kan ada setengah perempuan muda tu dia tak selesa kalau lelaki tengok dia. Tapi kalau tengah solat, kalau ikut dan ikut exactly zaman Nabi SAW, tak ada tabir. Kalau ada kanak-kanak, ya, kanak-kanak di depan perempuan. Dia letak kat mana? Oh, kanak-kanak di belakang wanita. Di sekitar tertib dia tak betul lah. Kanak-kanak sepatutnya di depan wanita. Yang back tu tak ada masalah. Yang back tu boleh dianggap sebagai sutra. Tapi kalau ada sembahyang dengan imam, tak perlu lagi sutra masing-masing. Harus itu bukan dalil, harus itu hukum. Sebab dia tidak ada larangan dan tidak menjejaskan solat, haruslah. Tapi kalau sutrah, sunat. Letak sutrah, sunat. Tapi kalau dah jadi makmum, sutrah imam tu jadi sutrah kita.
Ya, betul. Betul. Ya, tapi tidaklah sampai haram. Tidaklah sampai haram. Wallahu a'lam. Boleh? Ada? Ya. Laisa minna itu bukan berarti orang itu sampai jadi kafir, tidak. Tapi menunjukkan perbuatan yang Nabi sebut itu adalah perbuatan yang haram. Yang ataupun paling tidak yang dikeji dalam agama lah. Itu salah satu dipanggil zamul fi'li. Laisa minna itu adalah mengeji perbuatan itu. Sebab nak tahu kata haram, basically ada 3 cara. Pertama larangan. Contohnya la. Wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Ataupun dia sebut haram, innama harrama alaikumul maitah, maksudnya Allah Ta'ala mengharamkan atas kamu bangkai. Itu haram. Ada kalanya tak dilarang pun, tak ada kata haram pun, tapi Nabi sebut macam tadi, keji. Man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu bukan daripada golongan kami. Itu menunjukkan penipu itu haram. Bukan, masih umat Nabi, tapi menunjukkan bukan daripada golongan kami yang ikut ajaran Islam. Mana perbuatan itu haram. Menipu itu haram. Bukan menipu itu jadi kafir. Menipu itu bukan jadi lagi umat Nabi, tidaklah. Kembali pada hukum. Ya, betul. Boleh? Puan-puan ada soalan? Silakan. Ya. Jadi kalau kanak-kanak itu dia tidak ada rakan yang lain, memang kita letak dia satu saf dengan orang dewasa lah. Tapi kalau dia ada rakan yang lain, macam disebut oleh Ustaz tadi lah, kanak-kanak itu sepatutnya safnya di belakang saf dia orang dewasa, gitu. Tapi kalau dia seorang je, orang lain semua orang dewasa, dia seorang je kanak-kanak, macam ni dia nak bersaf, berarti kita letaklah dia di saf orang dewasa. Itu pun kanak-kanak sebolehnya yang sudah memayis lah. Kebimbangannya apa? Kalau yang belum memayis, takut dia melakukan perbuatan yang mengganggu kekhusyukan solat orang. Bukan masalah bawa kanak-kanak tu, masalahnya dia membawa kepada perkara yang mengganggu orang solat. Kan kita kata baca Quran kuat sangat, jangan sebab ganggu orang solat. Bukan baca Quran tu tak bagus, baca Quran tu bagus, tapi ganggu orang solat. Bila dia sudah memayis, biasanya lebih mudah kita kawal berbanding dengan yang belum memayis. Yang memayis kan kalau kita tegur dia, cakap dia dah boleh ikut. Yang tak memayis, mana dia tahu 2-3 tahun dia buat apa yang dia suka. Itu yang kadang-kadang dalam video elok pakcik tu semayang ada kursi, datang budak tak memayis, dia alihnya kursi tu, terlentang pakcik tu. Itu kadang-kadang mengganggu lah. Tapi dari sah tadi, kalau dia seorang ditempatkan bersama dengan dewasa, tapi kalau dia ada guru dia, ada partner dia, maka buat sah anak-anak di belakang sah orang dewasa. Wallahu a'lam. Dari segi tartibnya tak tepat lah. Dari segi tartib tu tak tepat. Sepatutnya kalau kanak-kanak lebih daripada seorang, kita create satu saf untuk kanak-kanak. Mungkin juga ayah yang letak anak sebelah dia tu, dia ada kebimbangan dari segi keselamatan mungkin lah. Tapi kalau masjid tu memang ada security-nya, ada CCTV-nya, tu mungkin boleh saja kanak-kanak tu di satu saf. Dan masih ada orang perempuan di belakang tu untuk kalau ada berlaku sesuatu, orang perempuan perasan lah. Saya percaya yang letak sebelah tu mungkin dia tak tahu atau dia bimbang dari segi keselamatan, ataupun anak dia hilang dia lepas semayang. Waalaikumsalam.
Okey, baik, saya cuba jawab dalam beberapa peringkat ya. Peringkat yang pertama, bertahlil dan baca Yasin itu sendiri hukumnya adalah sunat. Kita tak mikir lagi yang tadi tu, yang untuk si mati dan sebagainya ya. Hukum baca Yasin dan tahlil itu sunat. Jadi terpulanglah kalau tuan rumah kata datang makan je, jangan baca Yasin di rumah saya, jangan tahlil, kita hormatlah sebab dia tuan rumah. Kita perlu baca Yasin tempat lain. Dia tak nak, dia nak jamu kita makan saja, kita makan. Baik, tapi hukum baca Yasin dan tahlil adalah la ilaha illallah. Tapi biasanya istilah kita tahlil ni dia bukan tahlil saja, ada selawat, ada baca Quran, ada doa. Tapi semua tu dia panggil tahlil. Jom datang rumah saya tahlil. Kalau tahlil strictly speaking la ilaha illallah. Tapi tahlil dengan istilah orang kita majlis tu, majlis zikir tu. Okey. Yang kedua adalah Yasin untuk orang mati, tahlil untuk orang mati. Yasin untuk orang mati ni dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah untuk orang mati dari kalangan kamu Yasin. Itu dalil dia. Tetapi ada orang mengatakan mautakum di situ bukan maksudnya orang dah mati, orang dekat-dekat nak mati. Jadi orang dekat nak mati kita bacalah Yasin. Orang dah mati tak payah baca Yasin lagi. Ini kurang tepat kerana mautakum asal maknanya orang dah mati. Boleh dipahami orang nak mati juga, tapi tidak sampai mengatakan itu saja. Orang nak mati pun kita baca Yasin, orang dah mati pun sunat kita baca Yasin. Sebab ada hadisnya. Tahlil, bila kita tahlil seorang-seorang tak ada masalah. Kan? Ya, kita dapat pahala. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang ni tahlil lepas kematian, niatnya supaya pahala tu dapat pada si mati. Jadi ikut 3 mazhab, bacaan Quran dan sebagainya ni sampai pahala kepada si mati. Tapi ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tak sampai. Bukan haram. Ada orang kata Imam Syafi'i tak bagi baca Quran untuk orang mati. Siapa kata? Imam Syafi'i kata kalau baca untuk orang mati tak sampai, maknanya hang baca hang dapatlah pahala, tak lagi pahala tu bukan untuk si mati. Ini riwayat daripada Imam Syafi'i. Tapi ulama mazhab Syafi'i, mazhab saya Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, dia terang. Dia tak apa maksud tak sampai. Pertama kata dia, kalau tidak diniatkan. Sekarang innamal a'malu bin niat. Amalan itu dinilai dengan niat. Kalau dia baca saja dia tak niat pun untuk si mati, tak sampai. Berarti kalau dia niat, maka itu sampai. Yang kedua, kalau tidak didoakan. Kalau didoakan, ud'uni astajib lakum. Doa kepada saya perkenankan. Maka itulah kalau kita perasan majlis tahlil, biasanya orang yang baca tahlil akan kata Allahumma ausil sawaba ma qara'na minal Quran dan seterusnya. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang kami ini kepada si mati. Kerana meraihkan pendapat ulama kalau doa sampai. Yang ketiga, kalau tidak dibaca di sisi mayat. Tapi kalau dibaca di sisi mayat, Imam Syafi'i galakkan. Bahkan Imam Syafi'i kata kalau dikhatamkan satu Quran pun di sisi kubur itu bagus. Yang itu mereka tak bawa orang. Orang kata Imam Syafi'i tak bagi baca tahlil untuk orang mati, ya. Yang Imam Syafi'i suruh baca Quran sampai khatam di kubur tu dia tak sebut macam tu. Ya? Jadi pandai-pandai kita kata sampai kita sampai tahlil kita ni, kebanyakan ulama kata sampai, kemungkinan ada pandangan Imam Syafi'i kata tak sampai. Bukan berdosa. Jadi kita dapat baca dapat kat kita je lah. Kemudian sedekah tadi. Orang tu infak untuk kata buka puasa. Okey. Jadi ada 2 cara. Satu, dia yang bersedekah tu dia bersedekah bagi pihak dia. Maka dapatlah pahala kat dia. Pahala jamu orang buka puasa, sedekah makanan. Cara yang kedua, dia niat ini sedekah bagi pihak si mati. Yang itu sepakat ulama mengatakan sampai. Sedekah bagi orang mati jadi. Yang ada sikit macam khilaf tu, itu kalau baca Quran bagi si mati. Tapi kalau sedekah bagi si mati, sepakat. Maka siapa yang nak buat tahlil, majlis tahlil tu, yang tahlil tu ikut pandangan ramai sampai. Yang jawab makan itu niatlah sedekah tu adalah untuk si mati, bagi pihak si mati. Yang tu tak ada ulama kata tak sampai, semua kata sampai. Yang sepakat juga dilarang tu yang berbalah tu.
Oh ni tak boleh ni, ni bid'ah ni, tu berbalah tu yang tu memang agama kita larang. Benda ada keluasan, ulama semua kata sampai jamu. Tapi dengan niat macam itulah. Tapi kena faham juga, jangan pula kita minta. Dah lah waktu susah hati, ahli keluarga mati, kita nak datang, kau bila nak hidang ni, kita mana lapar ni, jangan. Itu dia membebankan keluarga si mati. Tapi kalau keluarga si mati suka rela, dia orang kaya-kaya kan, dia tak ada beban apa pun, dia ambil duit, kau tempat caterer, jamu orang makan, tak ada masalah. Jangan kita itu membebankan dia. Kalau ikut sunnah asalnya, bila ada orang kematian ahli keluarga, kita jiran tetangga ni bawa makanan beri kepada dia. Sebab itu meringankan beban dia. Tapi ini ulama Saudi yang kata, kalau keadaan itu berubah, misalnya dia orang dalam keluarga tu dalam 5 orang, yang datang semua bawa makanan penuh, tak tahu nak letak mana. Nak simpan dalam peti ais pun dah penuh, nak letak dalam meja basi. Ketika itu hilang sunat tadi, kerana sunat itu meringankan beban dia. Sekarang ni kalau kita bawa makanan, membebankan dia pula, maka hukum tu dia berubah mengikut perubahan keadaan tadi. Tapi secara asas, kita itu memberi makan kepada keluarga si mati sunat. Tapi keluarga si mati memberi makan kepada orang ramai, kalau ikut Wahabi, bid'ah lah, bid'ah sesat, zaman Nabi tak ada. Ikut ulama kita, itu sedekah bagi pihak si mati, dapat pahala. Si mati dapat pahala, tak ada masalah. Tapi pastikan sumber yang halal. Maknanya ada orang tak perasan, orang tu mati, anak dia belum balik. Seorang lelaki mati, anak dia belum balik. Anak yang belum balik itu adalah yatim. Lalu dia pun pergi, "Dek, kita orang cadang nak buat kenduri ni untuk arwah ayah, ambil yang bahagian satu adik sikit boleh ke?" Dia kata boleh. Dia pun ambil. Padahal boleh dia tu tak sah, kerana dia belum balik. Walaupun dia izin, tak sah. Itu haram. Maka yang macam tu jangan. Nak buat harta sendiri, harta yang halal. Wallahualam. Ada tak? Oh, account number, okey. Jadi kalau orang yang membeli itu ada account number, dia yang membeli itu ada account number, barulah boleh sampai. Dia bagi ada nombor, dia kata nombor account dia 244334. Kalau saya mau tu lah, mau tu tak ni. Kalau yang membeli tak semayang, tak ada kaitan, nak kaitan sana tak semayang, yang membeli tak semayang. Boleh jadi. Boleh jadi, bukan sahaja pahala boleh tak sampai, bahkan kita buat ibadah pun boleh jadi tak ada pahala, kan? Okey, kalau kita tak semayang, confirm dah tak ada pahala. Kita semayang boleh dah, bukan saja tak ada pahala, berdosa lagi. Kita semayang, belum tentu ada pahala. Mungkin kerana kita buat tidak sah, mungkin kita buat dari segi rukunnya sah, tapi kita tidak ikhlas, pada di sisi Allah tak ada pahala. Jadi jangan kata tak sampai, tak dapat pahala pun adalah satu kemungkinan. Maka kalau beliau mengatakan ada kemungkinan kalau kita tak semayang pahala tak sampai, boleh jadi. Kerana semayang ni kan kunci. Bila mana kalau semayang tu tak ada, yang lain pun tertolak. Itu boleh jadi. Orang yang mati yang tak semayang, semua hidup dia. Kita yang semayang ni pun ada pahala yang dikatakan tak sampai pahala kita. Boleh jadi kalau Allah tak nak bagi rahmat kepada dia sebagai orang yang tak semayang, Allah tak bagi. Pahala ni kan hak Allah. Kita hanya usaha saja. Paling-paling dapatlah pahala kat kita. Kita pun tak tahu, kata dia tak semayang, ya, orang jemput kita pun tahlil, dapatlah pahala tahlil kat kita. Tiba-tiba Allah tak nak bagi pahala sebab kau dulu masa hidup kau pun tak semayang, kau pun tak sembah, tak sujud kepada aku. Apa saja orang hajat kau, aku tak bagi kat kau. Boleh, itu hak Allah. Dia jadi Allah Allah. Hajat dah pegang kursi tu, saya baca doa je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma shrah sudurana wa yassir akhlaqana wa azid ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayah.
kama nataqabbalu minhum syamsika abadan abadan bi rahmatika ya walhamdulillah rabbil alamin. Dakwah itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nukul